Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk hari ini kita sambung bab 1 aplikasi teknologi tingkatan 3, bab 1.1 reka bentuk mekatronik. 1.1.2 mengenal pasti elemen mekatronik. Jom. Okey, kita teruskan. Kita tengok satu persatu. Okey, dalam mekatronik sebelum ni 1.1.1 kita dah lihat 4 elemen asas mekatronik, iaitu mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Jadi mesti kita kena ingat betul-betul 4 elemen asas ini. Iaitu mechanical, elektrik, elektronik dan juga kawalan dan pengatur caraan. Jadi hari ini kita akan lihat lebih lanjut lagi berkaitan ke empat elemen asas yang ada dalam mekatronik. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama iaitu sistem elektrik. Okey, merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik sebagai sumber bekalan kuasa. Berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik berfungsi. Jadi mudah aja kita nak tahu, iaitu benda-benda yang menghasilkan tenaga elektrik. Contohnya bateri, sel kering, sel basah, sel alkali, bateri handphone, bateri kereta, dan juga tenaga elektrik daripada sumber kuasa di rumah, kan, macam plug yang kita cucuk plug 3 pin tu, 2 pin tu, okey, itu semua adalah sumber tenaga elektrik. Okey, sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Kita tengok contoh. Inilah contoh tadi saya sebut, bateri A, C, D, dan bateri ni yang segi 4 ni bateri 9 volt. Okey, jadi ini semua adalah sistem elektrik. Kemudian kita tengok sistem mechanical. Gabungan beberapa komponen mechanical yang berfungsi sebagai penghantar bagi memindahkan suatu suatu sumber gerakan kepada bentuk yang lain. Keyword dia membolehkan produk berfungsi dalam dua cara, iaitu yang pertama bergerak, yang kedua berputar. Jadi ingat, benda yang bergerak dan berputar ini adalah sistem mechanical. Okey? Jadi mudah kita ingat, bergerak, berputar. Dan ini contoh dia, iaitu gear. Kita ada gear, tuas, takal, tali sawat. Kita kena ulang-ulang, dan benda ni sebenarnya kita dah belajar semasa tingkatan 2. Jadi yang ni kita lebih kepada kita ulang kaji, tapi dalam bab tingkatan 3 juga ada. Okey, dalam buku teks pun ada. Kemudian sistem elektronik, susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar untuk membolehkan suatu sistem beroperasi. Okey. Contoh komponen elektronik: switch, penderia, transistor, perintang, LED, kapasitor dan sebagainya. Ni kita dah belajar semasa tingkatan 2. Okey. Gambar ni saya suka. Saya suka gambar ni kerana ada pembaris kat situ. Itu menunjukkan bahawa komponen-komponen ini adalah benda-benda yang kecil. Okey. Dan sekarang ni lebih kecil lagi bila ada integrated circuit ataupun IC, litar bersepadu. So itulah kita tengok sekarang ni, kalau kata kita guna komponen-komponen elektronik ni, seperti transistor, perintang yang biasa kita nampak tu, kalau duduk dalam kita punya handphone, besarlah handphone kita. Sekarang ni dah dikecilkan lagi, dikecilkan sehinggalah menjadi litar bersepadu. Maka kita boleh hasilkan contoh macam ni, jam kan, jam yang menggunakan sistem elektronik tapi dengan saiz yang lebih kecil. Akan datang kita tak tahu lagi hebat lagi. Okey, kemudian yang terakhir kita ada sistem kawalan dan pengatur caraan. Dan untuk sistem kawalan ni kita pecah dua lah.
Kita tengok dulu apa dia kawalan, apa dia pengatur caraan. Okey, sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah dan mengawal atau tindakan suatu reka bentuk. Jadi mudah bahasa Inggeris dia control, control. Kawal ni control lah. Mengurus, mengarah dan mengawal atau tindakan suatu reka bentuk. Okey. Sistem ini bertujuan memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan baik. Keyword dia kat situ adalah automatik. Okey. Jadi bila dia dapat arahan dan dia melakukan arahan tu secara automatik, bukan manual. Beza senang nak ingat. Automatik lawan dia manual. Okey, ini contoh. Yang ini mikro pengawal lah. Mikro pengawal. Okey, sekarang kita tengok pengatur caraan pula adalah proses membangunkan atur cara komputer menggunakan bahasa pengatur caraan. Ni kalau di universiti siapa yang ambil bab ni, okey, dia ambil masa yang lama, bukan macam kita belajar hari ni 2-3 hari dah habis dah. Tapi tak, kalau di universiti mungkin 1 atau 2 semester kita belajar pengatur caraan sahaja. Jadi bukanlah benda yang mudah. Cuma di sini kita belajar basic untuk kita tahu sahaja apa yang dimaksudkan dengan pengatur caraan. Okey. Bahasa pengatur caraan terdapat dalam pelbagai bentuk. Contohnya ada teks dan blok. Kalau teks ni kita ada Java, Python, Visual Basic, C++. Okey. Nak belajar satu ni pun ambil masa yang lama sebenarnya. Blok kita ada Stretch, M-block dan Auto-block. Okey. Ini contoh kalau kita pernah tengok lah. Coding, kita panggil coding lah, coding yang ada. Contoh ni macam ni C++. Okey. Okey, itu sahaja untuk bab 1.1.2. Kita jumpa lagi di bab 1.1.3 pada masa akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Bagi yang belum lagi subscribe channel Cikgu Muqtasim RTU, tengok kalau masih merah butang di bawah, boleh tekan dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan video-video yang baru daripada saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bye-bye.